Di studio bersama kami ketika ini untuk melanjutkan lagi perbualan berkaitan COVID-19, Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Pastinya masa yang agak sukar untuk kementerian, banyak tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Kita bincangkan dulu tentang statistik terkini. Apakah pandangan doktor tentang jumlah bilangan kes baru yang agak berkurangan sedikit, 800 lebih kes baru untuk hari ini, namun kes sembuh makin banyak juga. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Terima kasihlah atas jemputan saya pada hari ini. Kalau kita lihat situasi kes masa sekarang, memang kalau kita bandingkanlah antara gelombang ketiga dan gelombang kedua itu sendiri, memang terdapat lebih kurang 3 kali ganda peningkatan berbanding masa gelombang kedua. So di mana kes gelombang ketiga tu ada 30,000 lebih jika dibandingkan pada masa gelombang kedua. So namun kita tengok dari hari ke hari kes meningkat dan naik turun. Kejap 1,000, kejap 800 dan pada masa sama alhamdulillah kes kadar sembuh tu makin meningkat. Di mana kita dapat memastikan bahawa segala rawatan dan juga aktiviti pencairan kes dan pencegahan kes dilakukan secara efisien dan secara efektif. Di mana semua kes yang dikesan perlu dimasukkan ke hospital dan diberi rawatan yang spesifik agar tak ada penularan jangkitan berlaku lagi di kalangan yang kes-kes yang lain. So dari sebab itu kita dapat lihat trend ada penurunan sedikit kes. Di mana kita dapat tangkap semua, maksudnya kita dapat cari kes dan kes tu kita dapat masukkan ke hospital dan beri rawatan, dan pada masa sama pegawai kesihatan kita, petugas kesihatan kita di lapangan di lapangan dapat memberi di lapangan dia akan melakukan siasatan dan mencari kontak-kontak rapat di sekeliling kes-kes tersebut dan melakukan aktiviti pencegahan dan kawalan juga pada masa sama. Ya, dan seperti doktor kata tadi, kita dapat lihat kes semakin meningkat dan sekarang ni kes di negara kita sendiri melebihi 40,000 kes, dan ini kita dapat lihat kurang baik, merupakan trend yang tidak bagus sekali, dan ada juga kluster-kluster baru yang muncul. Pandangan doktor tentang perkara ini? Kluster yang baru muncul disebabkan bila ada kes pasti ada pencarian kontak dan kita dapat mengesanlah di mana kontak kepada kes tersebut jadi positif. So bila ada lebih kes dalam satu kawasan ataupun satu institusi, itu yang dijadikan kluster sebenarnya. So memang kita tak dapat nak elakkanlah bila kes yang banyak ni akan tak mustahil akan jadi kluster. Namun yang kita pentingkan di sini adalah penularan jangkitan sebenarnya di kalangan komuniti itu sendiri. So disebabkan bila berlakunya banyak kluster, kita perlu memastikan bahawa SOP dipatuhi dan segala saranan yang kita sarankan mesti diikuti sebenarnya. Yang menyukarkan tentang COVID-19 ini adalah para pesakit ataupun mereka yang terjangkit tidak bergejala. Jadi sukar untuk mengesan sama ada mereka yang terkesan ataupun terjangkit boleh merebakkan virus ataupun tidak. Jadi itu adalah kepentingan memakai pelitup muka dan sebagainya. Kepatuhannya agak tinggi, namun ada yang mungkin patuh tak patuh. Pakai kejap buka dan sebagainya. So memang tak dinafikanlah kalau kita tengok trend kes yang situasi sekarang, memang kita dapati kebanyakan kes-kes kita adalah lebih kepada tidak bergejala ataupun kita panggil asymptomatic berbanding dengan bergejala. Namun di kalangan yang tidak bergejala, penularan jangkitan boleh berlaku. So disebabkan itu memang kita memang sangat-sangat memastikan supaya mereka ni memakai pelitup muka sebagai salah satu pencegahan. Sebab bagi yang individu yang tak bergejala ni, dalam tanpa disedari dia boleh melakukan penularan jangkitan tersebut kepada orang yang tak sedar yang mereka sebenarnya adalah membawa virus COVID-19 itu sendiri. Dan yang kita risaukan golongan berisiko tinggi seperti yang merupakan mereka di atas 50 tahun mungkin, dan juga mereka yang mempunyai komorbiditi ataupun keadaan kesihatan yang membimbangkan. Jadi setakat ini kepatuhan kepada SOP, apakah pandangan doktor tentang masyarakat Malaysia secara umum? Kalau kita tengok hasil press conference dari semasa ke masa, kalau kita dapat di sini gambarkan ada dari segi compound yang dikeluarkan atas kepatuhan kepada SOP, masih ada lagi, tapi saya tengok dari segi trend compound itu kan semakin lama semakin berkurangan, di mana masyarakat kita mungkin telah lebih peka dan lebih
berjaga-jaga terhadap penurunan jangkitan ini. So maka mereka dah mula patuh kepada arahan. Dan pada masa sama kalau kita tengok di persekitaran juga memang ramai yang tak keluar kat rumah saya rasa. Dan masing-masing patuh dan keluar bila perlu saja. Itu adalah satu galakan dan satu tindakan yang baiklah. Dan berbalik kepada kes yang tidak bergejala tadi, adakah KKM sendiri akan beri peluang untuk mereka yang tidak bergejala ini membuat saringan swab test ini? Okey. Buat masa ini, untuk yang bagi kawasan-kawasan yang seperti di umum seperti PKPD ataupun yang kluster-kluster kawasan tersebut, semua yang tak bergejala kita lakukan swab test. Okey. Sebab kita nak pastikan supaya kita nak tengok positivity rate kat situ. Berapa ramai lagi yang sebenarnya positif yang kita tak kesan. Okey, tapi secara umumnya kita belum lagi mencapai ke tahap tersebut sebab kita lebih fokus kepada kumpulan yang berisiko tinggi dan juga yang bergejala. Pada masa sama juga kita ada buat saringan surveillance di hospital dan di klinik kesihatan di mana mungkin mereka tak ada simptom yang kepada COVID-19 tapi dia ada simptom gejala respiratory tapi kita juga buat swab test dan juga petugas kesihatan yang lain. Maka untuk dibuka secara meluas bagi individu tak gejala masih lagi dalam peringkat penilaian dan dari segi kewajaran tersebut. Juga kemampuan makmal kita untuk menyaring dan sebagainya. Namun dengan meningkatkan jumlah bilangan saringan, kita juga dapat melihat angka positif agak tinggi. Ini disebabkan oleh kita melakukan lebih banyak saringan berbanding dengan pada bulan Mac dulu mungkin. Jadi ini adalah mungkin salah satu sebab di mana anda boleh melihat makin banyak kluster dan juga makin banyak kes. Namun tidak perlu dirisaukan kerana petugas-petugas parasat hadapan kita boleh menangani situasi rawatan di Malaysia. Apa yang membuatkan kadar kes sembuh begitu tinggi, doktor? Kalau kita lihat. Okey. Pertama sekali kita dapat lihat, kita dapat kesan kes dengan awal, maka rawatan awal dapat diberikan. Dan pada masa sama, tahap keupayaan petugas kita di lapangan mengesan kes-kes yang lain yang tak dikesan sebelum ini, maka mereka yang contohnya yang tanpa gejala dikesan dan kita rawat mereka. So maksudnya tindakan pantas tersebut kita dapat buat rawatan awal. So dengan rawatan awal yang diberikan dari segi keterukan sesuatu penyakit tersebut. Sebab kita tahu COVID ni dia ada beberapa peringkat kan. Mungkin kita dapat rawat awal dan dapat dielakkan dari segi comorbidity tersebut. So disebabkan itu kadar sembuh kita cepat dan tinggi. Dan pada masa sama golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas dan juga yang ada penyakit comorbid seperti kencing manis, darah tinggi, mereka pun memang digalakkan untuk melakukan saringan. Dan pada masa sama mereka ni juga diberi rawatan awal. Dan kita dapat kawal situasi tersebut dan sekadar sembuh memang nampaklah dia punya peningkatan tersebut. Dan doktor, kalau kita lihat kes di Sabah hari semakin meningkat dan bagaimana pula cara pengesanan kontak rapat di sana kepada mereka yang berada di kawasan pendalaman, pasti susah untuk pihak KKM sendiri untuk mendapatkan pengesanan kontak rapat itu sendiri. Itu memang satu cabaran lah. Memang cabaran sangat sebab saya sendiri pernah turun ke Sabah tapi bukan untuk kes COVID lah, untuk penyakit yang lain. Sebab kita tahu dia punya geografi area dan populasi mereka berkumpul di kawasan-kawasan yang memang kita tak jangka lah. Ada pula penempatan di situ. Namun pada masa sama keselamatan harus dijaga juga. So walaupun petugas kesihatan memang kena turun di lapangan, mereka akan bersedia dan di samping itu ditemanilah kita ada lagi pasukan keselamatan yang lain bersama-sama turun sebab kita nak menjamin keselamatan petugas kita pada masa samalah sementara melakukan aktiviti perkesanan kes. Dan tapi itulah kalau kita tengok mereka pakai dengan suit PPE kan bagi mengelakkan penularan jangkitan, memang tak dapat dielakkan, mereka akan buat sehabis baik dan seboleh-bolehnya lah untuk memastikan bahawa semua kes dikesan dan diberi rawatan. Berita baik yang kita terima semalam adalah berkaitan dengan vaksin dan kejayaan vaksin itu di peringkat awal. Apakah harapan doktor untuk vaksin ini? Okey, kalau kita tengok ada berapa jenis vaksin sekarang dah dalam kajian. Saya rasa dalam 11 jenis lah. Dan mereka semua telah masih lagi di peringkat fasa ketiga. Dan ada yang hampir habis dan ada yang masih lagi dalam peringkat awal permulaan fasa. So kita harap
bila kajian vaksin ni dapat memastikan bahawa keberkesanan vaksin tersebut itu yang penting sebenarnya. Dan keberkesanan tersebut dapat melindungi kita sendiri sebagai masyarakat dan komuniti dari dapat mendapat jangkitan tersebut. Dan bagaimanapun kita harus bersabarlah bila vaksin akan keluar. Sebab kita tak boleh nak cakap bulan depan ke minggu depan ke. Dan pada masa sama sampai kita menunggu tu kita harus patuh kepada SOP. Dan walaupun kita dah terima vaksin, SOP tetap perlu dipatuhi. Bercakap pasal patuhi SOP, masih ramai juga yang degil doktor tidak mahu kuarantin di rumah selama 14 hari kerana apabila mereka dah buat test itu dikatakan negatif, tidak mempunyai gejala, mereka terus rasa macam tak ada, boleh keluar. Pandangan doktor tentang perkara ini? Okay. Memang kita tahulah kita punya lumrah manusia ni memang tak boleh tahan duduk dalam rumah saja. Dan mereka boleh nak bebas berkeliaran. Tapi itulah penting sebenarnya pendidikan kesihatan itu sendiri. Di samping kita dah war-warkanlah dekat televisyen, di media masa, lepas tu social media tentang kepentingan untuk duduk di rumah dan juga isolasikan diri itu sendiri. Betul. Untuk kita yang kita boleh buat di sini adalah kita memang sentiasa memberi education, pendidikan dari masa ke semasa agar serap betul supaya tindakan tersebut dapat berlangsung dengan baiklah. Betul, insya-Allah. Ini merupakan antara sebab di mana kepatuhan yang tinggi diperlukan oleh rakyat Malaysia. Rata-rata kita memang merupakan antara negara yang mempunyai kadar kepatuhan yang tinggi. Mungkin sekali lagi kita boleh memberi peringatan kepada mereka yang bukan berada dalam zon PKP, Perlis, Kelantan dan juga rakan-rakan kita di Pahang, supaya tidak mengambil sambil lewa perkara ini. Terus ikut SOP. Silakan doktor. Sebab kita tahu COVID-19 ini bukan isu di Kuala Lumpur atau di Sabah saja, dan dia juga isu di daerah zon dan negeri-negeri yang PKPB saja. Dia adalah isu secara global, isu kebangsaan. Maka kepatuhan terhadap SOP itu bukan menjurus kepada PKPB kawasan, tapi negeri-negeri yang lain juga. Dan sebab mereka pun terhad sebenarnya dari segi pergerakan. Nak masuk ke Kuala Lumpur pun tak boleh, nak masuk ke Kedah sempadan pun tak boleh. So pada masa dia secara tak langsung mereka pun terpaksa melaksanakan aktiviti PKPB, cuma belum secara rasmilah. Dan kepatuhan tu memang kena ada. Baik. Besar. Tak payah pergi jauh dalam negeri itu pun banyak tempat tu dilawati. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kami harap doktor akan kembali apabila ada lebih banyak informasi berkaitan dengan vaksin dan sebagainya supaya berkongsi dengan para penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih.